Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang inayahnya jugalah dapat sesama kita bertemu pada siaran kuliah subuh online pada pagi ini. Anjuran daripada surah An-Nur fasa 3E Seremban Selatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria dan di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di seluruh dunia, agar semuanya diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta kekuatan. Dan kita juga berdoa, ya, kita yang sedang berhadapan dengan ujian kehidupan ini terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang sedia berkorban untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah 20 Julai bersamaan dengan 20 Zulhijjah. Maka kita berada di persimpangan ataupun di ambang tahun baru Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Maka apakah persiapan untuk menjadi insan yang terbaik yang telah kita lakukan? Dari sudut persiapan ilmu, dari sudut persiapan fizikal, dari sudut persiapan mental, dari sudut persiapan ahli keluarga. Apakah perancangan yang kita nak dapat? Apakah benda yang kita nak dapat? Maka kita rancang sekarang. Kalau kata orang putih tu, begins with end in mind. Mulakan sesuatu dengan di akhir apa yang kita nak dapat. Lepas tu kita plan backwards, kita rancang ke belakang. Jadi senaraikan dulu apa yang kita nak, kemudian kita rancang pergerakan itu ke arah belakang, baru kita boleh ke depan. Begitu. Kalau kita tidak merancang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita tidak kita gagal merancang, sebenarnya kita merancang untuk sebuah kegagalan. Selamat datang pada semua yang hadir, kepada Puan Siti Atikah. Masya Allah, terima kasih Makcik Siti Atikah datang daripada Melaka. Masya Allah. Kepada Hakak Harun Niza datang daripada Sungkai, Perak. Kepada semua yang hadir, ya, Masya Allah. Kepada Kak Alin Mazlin daripada Johor Bahru, Aliza Elis daripada Sarawak. Masya Allah, ya. Salidah Saleh. Kepada semua yang hadir, didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Masya Allah, Ustaz Naim pun ada. Waalaikumsalam, Ustaz Muhammad Naim Sa'dun. Masya Allah, lama tak bersua muka dengan Ustaz Naim. Didoakan Ustaz Naim sihat walafiat, dapat menjaga Sungai Buloh dan warga Banting seadanya, insya-Allah kan. Orang kuat Banting tu duduk pun di Sungai Buloh. Hebat-hebat belaka, masya-Allah. Maka pagi ini tuan-tuan perempuan, semai semangat untuk masuk hijrah. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Betul ke Ustaz? Ya, betul lah tu Kak Zah. Ya, kita tidak merancang, sebenarnya kita merancang untuk sebuah kegagalan. Jadi kita kena merancang. Kita semua kena merancang. Kalau kita tidak merancang, paling kurang kita serahkan perancangan itu di bawah perkenannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masuk pada perbicaraan kita, iaitu berkenaan dengan wasiat Imam Al-Ghazali, berkisar tentang rintangan-rintangan dalam kehidupan. Macam manakah caranya nak menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Antara kesimpulan yang kita telah pun dapat sebelum ni, apakah akibat daripada hati yang keras, daripada makan yang tak terkawal. Salah satu kesan daripada dipanggil makan yang tak terkawal ni, kesan daripada hati. Yang pertama, makan berlebihan menjadikan hati keras dan memadamkan sinar. Kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, ada 10 gejala utama akibat daripada makan lebihan. Sekarang ni minta semua tulis apa kesan kalau makan berlebihan. Bukan diet, bukan tambah berat badan, itu fizikal. Kita nak apa kesan dia pada hati. Yang pertama, hati akan menjadi keras dan memadamkan sinar. Kita nak jadi hati yang kuat ni, jangan makan banyak. Kalau makan banyak, yang pertama sekali,
hati akan jadi keras. Kata Nabi SAW, la tumitul qalba bikathrati ta'am fasyarab fa inna qalba yamutu kazzar'i idza akthara alaihi alma. Janganlah kamu matikan hati dengan makan dan minum berlebih-lebihan, meskipun makanan dan minuman itu halal. Ini kerana hati diibaratkan sebagai tumbuh-tumbuhan, jika terlalu banyak disiram ia akan mati. Allahu Akbar. Ia tak air juga. Kalau kita ada pokok cili, kita siram macam banjir, memang mati pokok tu. Kita ada pokok bawang, kita siram macam tak ada esok dah, siram banyak. Tak boleh. Kita ada pokok durian pun, ada anak pokok, kita siram 3 tahun punya air kita supply. Apa jadi pada pokok tu tuan-tuan? Siram, pasang pilih bomba siram kat pokok durian. Orang pun tanya, Haji, buat apa tu Ji? Siram air, banyaknya air. 3 tahun punya air Ustaz, senang sekali siram. Kita kata Haji, bukan pokok je mati, Haji pun mati tau kalau siram air macam tu. Jadi jangan banyak makan, kerana pertama, banyak makan ini akan menyebabkan hati keras dan memadamkan sinar. Hati keras, sinarnya terpadam. Sebab itu kita ni kena makan sikit. Perut ni ibarat kuali, terletak di bawah hati. Apabila ia mendidih, asapnya akan terkena pada hati. Apabila terlalu banyak asap, hati jadi kotor dan hitam. Allahu Akbar. Pandai dan hebat Imam Ghazali membuat perumpamaan. Lemas pokok. Ya, betul Kak Zah. Kata Imam Ghazali, perut ni duduk bawah hati. Perut ni duduk bawah hati. Kalau dah banyak sangat makanan, kalau dia mengelegak dan mendidih, kalau dah banyak sangat, dia membakar hati. Kalau katalah mendidih, asapnya terkena pada hati. Kalau terlalu banyak asap, maka hitam hati tu. Maksudnya betul lah tu, sebab dia duduk di bawah perut. Maka kalau dia memberi kesan yang buruk, maka hati juga akan menjadi buruk. Jadi jangan banyak makan kerana hati keras. 1. Terlalu banyak makan dan minum. 2. Menimbulkan kebimbangan dan kegejolak pada anggota badan, mengheret manusia kepada perbuatan yang hampa, berlebih-lebihan dan kerosakan. Dengan sebab kita terlebih makan, maka kita akan timbul rasa bimbang, timbul rasa gejolak pada anggota badan, mengheret manusia kepada perbuatan yang merugikan. Yang kedua, terima kasih pada Nakmar WKN Seremban hadir. Mestilah kena hadir sebab memang surah An-Nur dekat Seremban. Kalau orang Seremban tak hadir, jang gini. Gitu. Ya. Maka keburukan yang kedua, akibat daripada makan yang tak terkawal ini, maka dia akan timbulkan kebimbangan pada anggota badan. Dialah seorang yang perutnya kenyang akan cenderung untuk lupa daratan, ingin melihat perkara-perkara yang haram, tidak bermanfaat dan juga berlebih-lebihan. Orang yang kenyang ni selalunya apa? Orang yang kenyang ni dia dah tak fikir lain dah. Dia fikir nak cari benda maksiat pula. Kenyang. Sebab tu kena banyak berlapar supaya apa? Supaya kita ada fikir sikit. Lepas ni nak makan apa Tak apa, insya-Allah ada makanan lagi. Dia ada sikit lah benda nak fikir macam mana nak kerja untuk tampung pemakanan dia. Tapi kalau dah kenyang sangat, dia dah tak fikir dah tu. Dia fikir lain je. Hati-hati. Kerana perbuatan maksiat selalunya tercetus daripada perut yang kenyang. Ya betul, menimbulkan berasa bimbang pada anggota tubuh badan. Maksudnya badan kita rosak kalau kita banyak makan. 3, kesan daripada makan berlebih-lebihan yang merosakkan hati. Kebanyakan makanan mengakibatkan akal dan ilmu pengetahuan menjadi sempit. Bila banyak makan, akal jadi sempit, ilmu jadi susah nak keluar. Jangan banyak makan, nanti jadi benak otak. Jadi makan tu biar berpada-pada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, "Idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, fala ta'kul hatta taqdiyaha fa innal akla yughayyirul aql." Yang berkata Imam Daruqutni, jika engkau inginkan sesuatu di antara keperluan dunia dan akhirat, kalau kita nak dunia dan akhirat, janganlah makan dahulu sebelum tercapai maksud tersebut, kerana makanan boleh menjadikan fikiran lesu. Kadang-kadang kita di pejabat, kita nak makan dulu. Kita makan dulu lah, nanti kan lepas lunch baru kita
buat kerja. Gitu. Kata Imam Darul Qutni, kalau boleh selesai sebelum lunch dulu. Sebab nanti dah makan tengah hari, nanti otak pun dah slow dah. Maklumlah bila dah makan, mata pun dah setengah separuh dah. Kan, orang yang kuat makan, ialah orang dah makan. Lepas lunch time, masa yang paling mujahadah sekali, lepas tengah hari lah. Mata tengah separuh. Itu yang paling payah tu. Saya dulu di pejabat macam tu lah lebih kurang. Mata tengah separuh. Sebab apa? Sebab tengah hari tu memang makannya memang puas hati lah. Orang akan belajar, bos, Ustaz, jom makan Ustaz. Jom makan. Orang belajar macam-macam. Bila kita nak buat kerja, mata tinggal separuh. Nah, buat pula meeting, presentation lepas makan tengah hari, memang hilang mata hitam. Mata hitam dah hilang maksudnya. Mata putih je nampak. Ustaz, mata hitam dah tak nampak Ustaz. Ada mata hitam naik ke langit sekejap. Sebab apa? Sebab mengantuk. Sebab tu kata Imam Ghazali, kalau boleh buat kerja awal dulu, awal. Pagi tu biar produktif. Kadang-kadang kita buat kerja pukul 4 petang pun nak buat. Saya ni Ustaz, kerja saya start pukul 4 sampai pukul 5 je. Pukul 8 pagi sampai pukul 3 petang main-main. Pukul 3 sampai pukul 5, itulah masa yang paling produktif dalam kerja saya. Ni dipanggil tak boleh lagi tu, tak baiklah. Orang bayar gaji 8 jam. Awak kerja 2 jam je pahal. Kan. Ini bahaya di pejabat ni, kena hati-hati orang di pejabat. Amanah terhadap tugas, ya. Jangan banyak makan, nanti otak sempit. Betul tu kat Makcik Siti. Jangan banyak makan, nanti akal dan fikiran menjadi sempit. Tak boleh fikir. Selalunya kalau perut lapar sangat pun tak boleh fikir. Perut kenyang sangat pun tak boleh fikir. Jadi jawapannya apa dia? Jawapan dia adalah berpada-pada. Jangan banyak makan, jangan berlapar sangat pun. Sebab tu sunnahnya makan sikit-sikit. Rasulullah SAW makannya sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Ni masalah kan. Sikit-sikit makan. Nabi makan sikit-sikit. Dah kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan banyak pula. Sikit-sikit makan banyak pula. Sikit-sikit. Yalah kalau mesyuarat pukul 10 makan kari pap. Tengah hari makan nasi buffet. Pukul 3-4 petang makan pisang goreng. Apa dipanggil kopok leko. Orang sponsor pula. Kerja, duduk kalau kerja badan dulu saya siapa tengok badan saya macam ni badan. Berat saya 93 kg. Bukan salah saya, salah orang bagi makan. Wah, Ustaz. Nyalahkan orang mandai. Dia gemuk salah sendirilah. Yalah betul lah, memanglah saya salah saya. Tapi dah awak hidang, kan siapa nak menghabis? Siapa suruh habiskan makanan? Orang lain pun boleh habiskan lah katanya. Tapi dah terhidang depan saya. Orang nak jamu Ustaz. Ustaz memang kena makan. Dah orang jamu. Tapi kadang-kadang fikir panjang. Kenapalah orang jamu saya makan sampai gemuk Berat badan saya 93. Saya punya turning point nak turun berat badan adalah apabila tak boleh tayak akhir. Tayak akhir tu tangan kanan tak cecah nak pegang lutut, kepala lutut. Jadi kalau nak tasyahud akhir tu, tangan saya ni letak di tengah peha. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya rasa teruk benar dah rasa tuan imam ni. Tuan imam tak boleh tayak akhir. Peha bapak besar. Ni peha saya lah. Saya cerita diri saya ni. Minta maaf ya, saya cerita diri saya. Diri saya ni memang dulu tayak akhir susah. Sampai ke peringkat saya punyalah teran nak tayak akhir tu sampai terkoyak seluar jubah tu terkoyak. Serap. Jemaah kata, Imam kentut ke? Tidak. Seluar koyak. Kesan daripada makan yang berlebihan, badan yang menanggung azab seksanya. Jadi berhentilah sikit makan tu. Makan boleh tapi ikut kadarnya. Kalau boleh sekarang ni kita kena upgrade sikit bab makan. Kalau boleh sehari jangan lebih 1500 kalori. Kecuali Hakak Ahruniza. Hakak Ahruniza memang kena makan banyak pasal badannya kurus. Saya tengok dah dekat Facebooknya kurus. Dia kena makan banyak. Sebab dia superwoman, semua dia buat. Kan naik motor ni, lagi nak hantar anak naik motor ni. Hati-hati Hakak Ahruniza. Tapi ceritanya kita kalau boleh makan 1500 je. Macam tak percaya pula. Saya dulu besar, ya betul. Janganlah tak percaya. Dan percaya pun tolonglah lupakan. Yang keempat, keburukan makanan. Keburukan berlebih makan. Terlebih makan akan mengakibatkan seseorang merasa malas untuk beribadah. Tulis. Orang yang banyak makan ni malas beribadah.
Malas beribadah, duduk baring. Dulu masa saya duduk di Jordan, saya keluar dengan jemaah 40 hari, jemaah tabligh 3 hari. Orang kampung memang jamu makan. Ada salah seorang jemaah kami yang keluar 3 hari ni, seorang Arab, badan besar betul. Sambil baring dia makan anggur. Dia lah orang keluar 3 hari ni tak semestinya dia orang yang warak lah, tapi dia keluar sebab dia nak baiki iman dia. Sambil baring-baring dalam masjid ni makan anggur. Cakap, ya Syekh, syuhada. Dia cakap, ya Syekh, ni apa ni? Dah lah kau makan. Lepas tu baring pula. Bangunlah duduk. Ya Allah Akbar tu. Orang bagi makan banyak, dia boleh baring pula sambil makan anggur. Jadi bila kita banyak makan ni, maka malas beribadah. Kesan dia adalah malas beribadah. Ya subhanallah, ya, dalam keadaan kita makan, pastikan kita berpada-pada. Ini kerana kebanyakan makanan akan menjadikan anggota badan menjadi berat. Mata mengantuk dan anggota badan yang lain juga merasa lesu, sehingga keadaan yang menjadi seolah-olah bangkai yang dibuang. Ada seseorang yang mengatakan, jika seseorang sedang dalam keadaan kenyang, anggaplah dirinya sedang lumpuh. Allahu Akbar. Ini kata Imam Ghazali, mengenakalkan dalam kitab wasiat Imam Ghazali Minhajul Abidin. Ada seorang mengatakan, jika seorang sedang dalam keadaan kenyang, anggaplah bahawa diri dia sedang lumpuh. Jangan kita lumpuhkan diri kita, sebab dah terlalu kenyang, macam lumpuh pula. 5. Apakah kesan buruk daripada pemakanan yang banyak? Aliza Elis, orang yang banyak makan malas beribadah. Ya betul, Masya Allah. Malas beribadah betul. Betul Makcik Siti Atikah. Mia Lina Wasmiati, waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Mia Lina yang hadir pada pagi ini. Ya tengah siap-siapkan anak, sekejap lagi nak hantar anak merempit. Hati-hati Kak Aruniza, Masya Allah. Yang kelima, apakah keburukan banyak makan pada badan ni? Terlalu banyak makan akan menghilangkan kemanisan ibadah. Tadi malas beribadah. Kalau beribadah pun hilang manisnya. Saya pernah buka puasa, tuan-tuan perempuan, sampai separuh, sampai dah nak naik atas dah. Memang saya kira teruk sangatlah perangai tu. Penuh perut ni. Kita puasa, maklumlah, kita beli macam-macam. Ada sate, ada nasi impit, ada nasi biryani, ada laksa Perak, ada laksa Penang, ada macam-macam makanan, ada ayam percik, ada apa lagi? Macam-macam makanan bulan puasa. Jadi bila orang dah hidang, kita tak sampai hati tak makan. Kita pemakan semua, sampaikan dah ke ulu hati dah. Makanan tu naik sampai ke ulu hati. Masa tu nak rukuk ni, rasa macam nak terkeluar, betul-betul terkeluar dah sampai half tekak. Punyalah makan macam ular sawa. Telan tu, itu kena hati-hati ya. Makan, dia orang muda ni dia jenis makan tak kunyah. Ada jenis makan dia telan je, kunyah 3 kali telan, tengah 3 kali kunyah telan, gelojoh semacam, tak tahu apa dia kejarnya. Telan terus, hati-hati. Dalam kita nak memenuhi keperluan fizikal, jangan sampai kita memudaratkan badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terlalu banyak makan akan menghilangkan kemanisan ibadah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sejak memeluk Islam, aku belum pernah merasakan kenyang kerana aku ingin mengecapi kemanisan ibadah, dan belum pernah aku terlalu banyak minum kerana aku rinduku kepada ilah, kepada Tuhan. Berkata Imam Abu Bakar As-Siddiq, dia jarang kenyang. Jarang kenyang sebab nak merasakan kemanisan ibadah. Begitulah sifat orang yang telah sampai pada darajat mukasyafah. Mukasyafah ni Allah buka pintu, kasyaf, buka pintu, buka hijab. Dan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq merupakan antara hamba Allah yang berjaya mencapai taraf yang dimaksudkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli yaumin wala salatin wa innama huwa syai'un waqarra fihi nafsih. Kami tidak akan melebihi Abu Bakar di atas kelebihan salat dan puasa yang telah dilakukannya disebabkan sesuatu yang disimpan di dalam dadanya. Bermanakala Ad-Darini menyatakan bahawa ibadah yang boleh dikatakan paling manis adalah apabila perutnya rapat kepada kakinya. Maksudnya perut dia tu lepi lah. Maksudnya
banyak kosong. Dia lebih puas hati sembahyang, lebih puas hati beribadah bila mana perut tu sedap je. Dia tenang lah perut tu, tak bergejolak pula dalam perut ni. Kadang-kadang kalau bulan puasa, macam-macam makanan, ada ikan, ada kambing, ada ayam, ada sotong, ada udang, berenang-renang, bergaduh-gaduh dalam perut tu. Kan? Bergaduh-gaduh kambing dengan ikan, dia campurkannya dalam perut. Ikan, ayam, kambing berenang-renang dalam perut. Hati-hati makan banyak, boleh menghilangkan kemanisan ibadah. Yang keenam, Waalaikumsalam pada semua yang hadir. Jangan lupa mewakili Barisan AJK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan. Sumbangan kepada tabung surau sangat dialu-alukan kepada Bank Islam 0501 2010 053038. Tekan button like dan share. Kalau kita tak dapat menyumbang, ada orang lain yang mendengar, mungkin boleh menyumbang. Baik. Nombor 6, kesan daripada banyak makan. Terlalu banyak makan akan menjerumuskan kita kepada perbuatan syubhah dan haram. Ini kerana sesuatu yang halal hanya sebagai bekalan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu tidak datang kepada kamu melainkan sebagai bekalan. Sementara yang haram pula datang kepada kamu dengan melimpah ruah. Jadi kita ambil makanan ni sekadar bekalan sahaja. Lebih kita berkongsi pada orang. Walaupun pada binatang. Didoakan pada Kak Haruniza, jom merempit. Hati-hati Kak Haruniza, hati-hati dalam bawa motor, ya. Makan ni tuan-tuan dan puan, ya, kita kena berkongsi dengan orang. Masya-Allah. Waalaikumsalam Kak Faridah B. Masya-Allah, terima kasih hadir pagi ni. Dengan sibuk-sibuk siap-siap nak pergi kerja, masya-Allah. Dah balik, hati-hati Kak Zah. Dah balik dah. Ada yang dah pergi, ada yang dah balik, ada yang baru nak balik, ada yang baru nak pergi. Masya-Allah. Terima kasih Kak Ju hadir pada pagi ni. Baik, maka selalunya kita makan, ya, kita kena berkongsi. Kalau kita jenis makan seorang, memang ada kecenderungan makan banyak. Nak elak makan banyak macam mana tuan-tuan puan? Berkongsi. Walaupun berkongsi dengan binatang. Kalau kita makan di kedai makan, nampak ada kucing, kita panggil kucing tu, bagi makan sikit. Macam tu kot. Itu bukan bunyi kucing ustaz, itu bunyi tikus. Yelah, dia datang ke bunyi tikus lah kucing tu, ke bunyi kucing miau miau. Kan, apa-apalah, tuan-tuan buatlah bunyi apa pun, yang penting maksudnya bagi kucing makan. Bagi sikit, bagi makan sikit. Saya kalau makan ada kucing, memang saya akan bagi kucing makan dulu sikit. Saya akan pergi tengok tuan kedai tak ada, saya pun letak bawah kaki saya, dia pun datang. Kadang-kadang sengaja terjatuh, jatuh pula. Jangan ingat bagi kucing makan membazir tau. Dia kata, apa bagi kucing makan? Membazir ustaz. Bagi kucing makan ni sedekah. Tapi janganlah bagi tulang. Marah kucing tu, apa punya tuan? Orang nak makan isi lah, bagi tulang pula dah. Dengan orang, kita manusia pun suka makan isi. Kita ingat kucing suka makan tulang, bagilah dia makan isi juga. Dah lah tulang, habis dia sedut semua isi. Manusia ni habis dia sedut semua isi. Aduhai, sedih. Kalau saya jadi kucing pun saya sedih. Apa punya orang, aku nak makan isi, bukan makan tulang. Saya mewakili barisan kucing-kucing lah. Barisan kucing-kucing saja gurau. Tapi nak ceritanya, kalau sedekah, walaupun pada binatang, bagi yang terbaik lah. Bagi yang terbaik. 7. Kesan daripada terlalu banyak makan, iaitu ini Imam Ghazali dia senaraikan 1, 2, 3, 4, 5 yang asing. Nombor 7 ni dia ada 5 pula, ada subtopik bawah dia. Hati menjadi lelah, tubuh seolah-olah hanya mencari nafkah untuk makan. Kedua, kelelahan telah dirasakan awal-awal lagi kerana dia perlu memasak, mencuci, peralatan makanan sebagainya. Semasa menyediakan makanan, dia perlukan pemikiran dan perhitungan. Selepas makan terpaksa melakukan penyucian dan basuh pula, mendatangkan gejala atau kebiasaan yang kurang baik terhadap malap. Maksudnya badan menjadi penat dan lesu kerana event makan tu sendiri. Dan yang ke-8, terlalu banyak makan. Yang tadi tu yang ke-7, terlalu banyak makan, hati lelah, tubuh menjadi penat kerana proses penyediaan dan membasuh makanan itu.
Yelah, masak sejam, makan 5 minit. Kemas pula lagi setengah jam. Dia nak prep tu. Sebab tu kalau kita nak masak, kita kena rancang. Prep tu maksudnya nak kena ada bawang tumis, nak kena ada bawang kisar, kena ada cili kisar, kena ada bawang putih kisar. Kalau boleh kita dah siap dah. Kita dah hari Ahad, kita dah blend siap-siap. Lepas tu simpan dalam tak ais. Lepas tu kalau nak masak, ciduk-ciduk je. Pam, siap. Macam kat kedai kan. Kalau kedai ala-ala Thai tu, semua dah siap kisar dah. Sap. Ceh sikit, siap. Itu hebat. Saya suka tu. Kalau mak saya dulu senang je. Mak masak senang je. Ceh je. Itu kenangan dengan itu mak saya cakap lah. Ceh, siap. Belaju mak masak. Senang je masak. Dah hari masak, campak je katanya. Tak payah rasa pun tahu sedap. Masakan mak memang sedap. Masakan bonda, dia campak pun semua jadi. Kita dengan kuali tercampak. Dia dah masak tu mana dulu. Lepas tu alhamdulillah lah, lepas saya dah belajar di Jordan tu, bila duduk di Jordan memang kena masak sendiri. Alhamdulillah. Adalah kemanisan belajar daripada mak tadi. Yang ke-8, terlalu banyak makan pasti akan mendatangkan urusan pahit di akhirnya kelak. Kerana banyak makan akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk menghadapi sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu ditentukan oleh banyak atau sedikitnya nikmat dunia. Kerana terlalu banyak mengambil kesenangan dunia akan menerima kepayahan di hari akhirat. Allahu Akbar. Ya, dalam kata Nabi SAW, sakaratul maut itu bergantung kepada banyak mana nikmat yang kita miliki. Makan merupakan salah satu nikmat. Kalau banyak makan, iaitu banyak nikmat, maka susah sakaratul maut. Allahu Akbar. Kena berhati-hati tuan-tuan dan puan. Benar Ustaz sediakan makan semuanya sebelum masak, kata Makcik Siti Atikah. Makcik Siti Atikah ni anak berapa orang? Mesti hebat. 8 orang ni makcik. Blend semua bahan-bahan untuk 2 minggu. InsyaAllah pantas kita masak. Sekarang ni saya tengok dekat Shopee ada orang jual paste masak tu. Maksudnya siapa yang nak masak tak payah susah-susah nak blend, dia dah jual bawang kisar. So kalau masak tu campak-campak aje. Allahu Akbar, sedapnya. Tiba-tiba pagi ni rasa macam nak makan nasi goreng pula campak-campak tu kan. Tapi tak apalah, sabar, tenang. 9, kita nak cerita 10 kan. 10 perkara yang merosakkan hati akibat makan. 9, terlalu banyak makan mengakibatkan pahala kurang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Serta dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong takbur di muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar, dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Jika seseorang hanya mengecapi nikmat dunia, maka nikmat akhiratnya akan berkurang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ambillah dunia ini dan pahalamu di hari akhirat tidak akan berkurang sedikit pun." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. "Saya tidak akan mengambilnya walaupun ia tidak akan mengurangkan nikmat akhirat." Allahu Akbar. Allah Taala berfirman, "Kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu di kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang-senang dengan nikmat dunia, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina." Maksudnya merasai nikmat dunia ini yang melampau boleh menyebabkan kurangnya nikmat akhirat. Kita tanya balik, kita nak nikmat akhirat ke nikmat dunia? Kita nak nikmat akhirat. Sebab itu kita kena berpada-pada dalam merasai nikmat dunia. Walaupun kita mampu, tapi kita berpada-pada. Contohnya kita mampu beli kereta hebatlah, apa-apalah kereta, tapi kita pilih untuk bawah sikit. Sebab berdasarkan kepada ayat, nikmat dunia yang kamu rasakan itu akan mengurangkan nikmat akhirat. Abdul Rahman bin Auf menangis di saat dia dihidangkan makanan yang sedap-sedap, lazat-lazat. Dia berkata, aku khawatir nikmat dunia ini akan mengurangkan nikmat akhirat. Allahu Akbar. Kalau boleh kita pilih untuk bawah sikit.
Begitu, bawah sikit. Kita boleh beli kereta X70 lah, kita beli X50, bawah sikit. Dan yang terakhir, makan berlebih-lebihan walaupun halal, Allah Subhanahu wa taala akan mempersoalkannya kelak. Maksudnya kalau makan banyak ini akan menyebabkan banyak soal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan sedikit, insya-Allah mudahlah urusan soal jawab kita di hadapan Allah. Kalau kita makan banyak, maka susahlah jawapannya nak jawab di depan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mewarisi barisan EJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Seraptan. Mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 0501 2010 053038, iaitu dana untuk kuliah dan juga utility, kata AJK Surau. Surau memerlukan dana untuk pembangunan dan juga aktiviti-aktiviti seangkatan dengannya. Dan Alhamdulillah, Kak Airul Nizam pun dah balik dari sekolah dah. Alhamdulillah selesai. Lajunya Kak Zah, bawa motor merempit. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan, biar ringkas tetapi bermanfaat. Kita boleh bertemu pada siri yang akan datang. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siapa-siapa yang nakkan buku boleh carilah buku ni. Minhajul Abidin wasiat Imam Al-Ghazali. Boleh cari di pasaran, banyak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersarapan pagi semua. Assalamualaikum.